A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Sihat ya? Alhamdulillah. So, InsyaAllah, Alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diizinkan kurniaan umur yang masih lagi diberikan kita bernafas pada malam ini, dan diberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama mendirikan solat berjamaah, ya, baik di maghribnya dan juga selepas ini pada waktu isyak. Malam ini kitabnya Al-Jawhar Al-Mawdu', kitab baru, ya, bukan kitab baru lah, pengajian yang pertama, ya, untuk masjid di sini insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah apa yang saya bawakan pada malam ini, ya, kalau ikutkan pada Jumaat minggu pertama kuliah Jumaat, tapi tak dapat saya datang pada Jumaat kuliah minggu pertama disebabkan ada kekangan, maka diganti pada subuh Ahad. Subuh Ahad ni, Ahad ni kita ada pengajian kuliah subuh, dan sebabnya sepatutnya itulah dibawa nanti. Jadi malam ni kebetulan seorang ustaz kita pula tak dapat hadir, jadi saya mengambil ruang dan peluang lah untuk berkongsi, ya, yang mana tertangguh tu kita bawa pada malam ni insyaAllah. Nanti hari Ahad nanti kita sambung lagi pengajian sambungan dia. Jadi apa yang saya bawa pada malam ni insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan adalah satu kitab, ya, yang sangat saya katakan cukup besar manfaatnya kepada kita, khususnya masyarakat kita di tanah Melayu, ya, yang mana kitabnya itu tidak asing lagi, ya. Kalau asing ni, kalau baru pertama kali dengar pada malam ni, insyaAllah nanti kita akan kupas lebih detail setiap kali pertemuan kita. Jadi kitab ini adalah kitab Al-Jawhar Al-Mawdu' wa Munabbihat Al-Qulub. Panjang, dia punya nama bahasa Arab yang panjang, ya. Kalau dalam bahasa Melayunya, ya, kalau dalam bahasa Melayunya kita gelarnya sebagai permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Jadi sebelum kita masuk kepada pengajian kitab itu, terlebih dahulu kita kena kenal dulu siapakah penulis ataupun pengarang kitab ini tadi. Jadi malam ni insyaAllah di kesempatan yang ada, dan malam ini juga merupakan pertama kali kita bersua muka, jadi saya bawa dulu mukadimah. Jadi insyaAllah yang minggu yang akan datang ataupun pada hari Ahad insyaAllah kita akan masuk kepada part yang pertama lah, mukadimah sambungan yang pertama itu nanti. Jadi kita kena kenal dulu siapakah pengarang kitab dan siapakah tokoh hebat yang mengarang kitab ini, sehingga terlahirnya kitab yang kita nak jadikan sebagai satu ilmu, sebagai satu rujukan panduan dalam kehidupan kita. Baik, nama kitabnya adalah Al-Jawhar Al-Mawdu' wa Munabbihat Al-Qulub, ya, kitab hadis. Jadi kitab ini adalah kitab hadis. Jadi kalau ilmu itu dia terbahagi kepada beberapa bidang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dia ada ilmu fiqhnya, ada ilmu tasawufnya, ya. Jadi kitab ini adalah kitab yang mengupas tentang ilmu hadis, ya, yang mana hasil karyanya daripada seorang tokoh yang saya kira sangat hebat, ya, namanya adalah Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Syekh, ya, Wan Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ataupun bahasa ataupun sebutan yang digelar kepada dia adalah Syekh Wan Ali Kutan. Itu nama panggilan ataupun nama samaran yang kebanyakannya pada waktu itu menggelarnya sebagai Syekh Wan Ali Kutan. Itu nama gelarnya. Kalau nama penuhnya adalah Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Jadi bila mana sebut Al-Kalantani, dalam pemikiran kita dah tahu dah, dah tentulah datangnya daripada Kelantan. Okay. Jadi dialah yang mensyarahkan hadis-hadis dalam, ya, yang mana disyarahkan daripada kitab yang lagi terkenal, iaitu kitab Lubabul Hadis. Jadi pertamanya daripada kitab Lubabul Hadis itulah
disyarahkan oleh Syekh Wan Ali Kutan ini, menjadilah kitab yang kita nak akan ulang kajian yang kita nak pelajarinya, iaitu kitab Al-Jawhar Al-Mawhub, disyarahkan oleh Syekh Ali Kutan tadi. Baik, jadi kitab ini kita dah kenal, tapi tokoh ulama ni mungkin jarang-jarang kita pernah dengar. Kan kalau itu biasa dengar Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, yang itu biasa kita dengar. Tapi Syekh Ali Kutan ni tak berapa ramai orang nak kenal. Tapi walhal dia lah tokoh yang pertama dulu di Nusantara sebelum lahirnya para ulama-ulama yang lain. Yang itu yang saya nak bawakan pada malam ini. InsyaAllah kita kenal lebih dekat dulu. Siapa dia tokoh ulama ini, iaitu Syekh Wan Ali Kutan, ataupun nama dia Syekh Wan Ali Kutan bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Baik, sumbangan beliau sangat banyak, khususnya dalam bidang hadis ini. Jadi latar belakang kehidupan dia punya kehidupan, siapa isteri dia, di mana dia belajar, yang ini yang kita nak tengok sebagai mukadimah supaya kita dekat dengan pengarang kita. Jadi kalaulah kita beli buku, contoh tuan-tuan dan puan-puan, biasa kalau kita beli buku, kita main baca je isi, tak berapa cantik. Sebab apa? Sebab kita tak kenal siapa yang menulis. Sebab itu alangkah indahnya kita kenal dulu susuk tubuh, ataupun kita kenal dulu latar belakang tokoh ulama ini, barulah kita lihat dia punya karangan dan juga syarah itu tadi. Jadi riwayat kehidupan beliau, Syekh Tok Wan Ali Kutan, atau nama lengkapnya ialah Wan Muhammad Ali bin Haji Wan Abdul Rahman. Itu nama panjang dia. Gelarannya Syekh Tok Wan Ali Kutan ataupun Syekh Wan Ali Kutan. Itu nama panggilan dia. Bin Abdul Ghafur bin Syekh Izzuddin atau Syekh Taqiyuddin. Beliau adalah seorang tokoh dan ulama besar di alam Melayu Nusantara yang gigih berdakwah dan amat banyak jasanya kepada umat, khususnya dalam bidang dakwah Islamnya. Jadi kita tak nafikan memang seorang tokoh yang begitu hebat pada zaman tu tadi. Jadi dia sebut Tok Wan Ali Kutan. Kita tengok Tok, istilah Tok ni kalau digelarkan ia adalah sinonim bagi kalimah tuan. Kalau kita panggil Tok Guru kan, biasanya kita akan panggil Tuan Guru. Tapi bagi gelaran ulama-ulama di bahagian Kelantan, Terengganu, walaupun hinggalah kepada selatan Thai, biasanya kita panggil Tok Guru. Tok Guru tu nak bagi tahu kepada satu sinonim, kita letak sebagai kata nama tuan, Tuan Guru tu. Baik, kebiasaannya merujuk kepada gelaran orang lelaki yang berpangkat yang layak dihormati. Kan kita panggil Tok Guru, Tok siapa lagi, Tok Osman ke. Bila digelar dengan Tok ni bukan sekadar panggilan datuk, tapi adalah satu penghormatan kepada orang tersebut, dan layak dihormati dalam kalangan masyarakat. Sebab itu dipanggil sebagai Tok. Kemudian Wan, kan nama dia Tok Wan Ali Kutan. Jadi Wan ni pula sebagai gelar apa? Baik, Wan pula merujuk panggilan yang khusus bagi anak jati negeri Kelantan. Kan sebab itu kita pernah dengar Wan Azizah contohnya kan. Siapa lagi? Banyak lagi nama Wan ni menunjukkan kepada asal kelahiran itu tadi, iaitu negeri Cik Wan, Cik Siti Wan Kembang. Asal nama dulu lah, Jadi selain itu terdapat juga definisi lain bagi istilah Tok, iaitu sebagai tokoh-tokoh tempatan khususnya dalam bidang ilmu agama. Itu kita panggil selalu Tok Guru. Okey. Jadi Syekh Wan Ali dan Kutan itu pula merujuk kepada tempat dilahirkan itu tadi, Kutan. Sebab nama dia Syekh Tok Wan Ali Kutan. Kutan ni apa? Kutan ni bukan kita panggil bahasa Arab kita, tapi Kutan ni adalah nama tempat dilahirkan, Kampung Kutan, Kelantan. Sebab itu dipanggil Syekh Tok Ali Wan Kutan. Menggelarkan tempat macam tuan-tuan lah, puan-puan yang tinggal dekat sini gelar tempat insya-Allah kan. Dia adalah gelaran dia contoh. Kalau kita tengok sebagai, ada juga para ulama yang meletakkan sebagai keturunan. Contohnya Al-Banjari, Al-Jawawi. Itu nak bagi tahu daripada keturunan dia. Baik. Kemudian kita tengok lagi di mana dia, yang mana kalau kita lihat kat sini beliau dilahirkan. Beliau adalah anak jati kelahiran Kelantan. Maksudnya memang pure Kelantan lah,
Kemudian dilahirkan di kampung Kutan. Sebab itu dipanggil Syekh Tok Aduan Kutan tadi, ya. Dilahirkan di kampung Kutan yang bersepadan dengan kawasan Pasir Pekan dan tidak berapa jauh daripada hulu bandar Kota Baru, Kelantan. Siapa yang biasa pergi Kelantan atau siapa yang pergi asal mungkin ada kat sini yang hijrah daripada Kelantan, mungkin biasalah dekat kawasan yang saya sebutkan itu tadi. Baik, kemudian beliau dilahirkan pada bila? Yang ni kita nak tengok tarikh kelahiran dia. Beliau dilahirkan pada tahun 1820. Lama dah. Kita sekarang dah 2023. Bayangkan kalau tolak dengan 1820, dah berapa tu? Hampir, kalau kita katakan 100 tahun lebih lah, ya, 1820. Itu adalah tarikh yang paling tepat. Sebab ada sebahagian pendapat kata dia lahir pada 1837. Tapi yang masyhur, yang lebih tepat adalah 1820. Itu tarikh kelahiran dia. Boleh kata sebelum merdeka lagi. Kita merdeka pun 1957, 70 tahun selepas tu baru kita mencapai kemerdekaan, ya. Jadi latar belakang dia, beliau adalah anak bongsu daripada 6 orang adik-beradik. Jadi dia ada 6 beradik, dia yang paling kecil, yang paling bongsu daripada 6 orang adik-beradik. Ni saya sebut ni adalah tokoh yang kita nak tengok kitab ni nanti lah ni. Ya, anak bongsu daripada 6 orang adik-beradik, yang mana terdiri daripada 2 orang abang dan 3 orang kakak. Senang cerita, adik-beradik dia ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Dia yang paling kecil sekali. Ya, mereka adalah namanya adalah ni, kan, kalau saya nak sebut satu-satu ni panjang dah, ya. Antaranya Haji Wan Seman, Wan Bulat, Wan Hawa, Wan Kalsum, Wan Siti Hajar. Itulah istilah-istilah yang digelar, ya. Saya untuk yang uraian nama ni rasa mungkin saya tak terangkan lebih detail lah, sebab kita nak khusus sebagai tokoh figura tadi, yang Syekh Ali ni tadi. Ya, beliau mempunyai kemudian, ya, beliau mempunyai 4 orang zuriat. Ya, bila dia berkahwin, dia ada 4 orang anak. Anak bongsu dia, lepas tu dia kahwin, dapat 4 orang anak, ya. Yang antaranya adalah Wan Fatimah, Wan Safiyah, Wan Maryam dan Wan Abdul Rahman. Seorang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Ini latar belakang dia lah, ya. Dia kahwin, dia dapat 4 orang anak, 3 perempuan dan seorang lelaki. Hasil perkahwinannya dengan Wan Aisyah bin Wan Muhammad Saleh Al-Fatani. Jadi dia kahwin dengan, masa itu tak ada lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak merdeka lagi. Jadi persempadanan negara pada waktu itu dia tak isu. Sebab itu kita tengok banyak ulama-ulama, ya, seperti mana daripada Palembang, daripada Patani, ya, daripada Pulau Jawa, dia orang boleh perantau, boleh datang lagi ke Nusantara kita. Malaysia pun tak ada nama lagi, ya, masa itu kita panggil sebagai Nusantara. Bila sebut Nusantara adalah kepulauan gugusan Melayu lah, ya, membawa kepada Indonesia, Brunei, Singapura dan sampailah kepada negara kita ni tadi. Selepas kematian isterinya Wan Aisyah tadi, ya, dia berkahwin pula dengan seorang wanita solehah yang bernama Hajah Aisyah. Isteri dia meninggal, dia kahwin lagi, ya. Dan juga berasal daripada Kota Baru, Kelantan, ya. Beliau adalah seorang guru Al-Quran dan mengajar dalam pendidikan bahasa Arab dan Jawi di Makkah Al-Mukarramah. Itu isteri dia. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Mati dia ataupun mengembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 1913 Masihi. Dia meninggal pada tahun 1913. Jadi kalau dia lahir pada 1820, meninggal pada 1913, pada kiraan tolak lah, ya, kita tolak, iaitu pada usianya 93 tahun. Panjang juga tu, ya. Kita standard umat akhir Nabi ni, yang Nabi dah sebut dalam hadis, antaranya sekitar umur baginda lah, ya, antara 60 dan ke atas. Dan kalaulah tuan-tuan dan puan-puan direzekikan dengan umur yang panjang sehinggalah ke 80, 90, satu nikmat yang sangat beruntunglah, ya, untuk kita menggandakan lagi amal ibadat kita, ya. Baik, kemudian dia kata apa lagi? Dan jenazahnya dikebumikan di perkuburan Ma'la di Makkah. Ma'la di Makkahul Mukarramah. Maksudnya Syekh Wan Ali Kutani meninggal, jasadnya dikebumikan di Makkah. Ya, dia tidak dikebumikan di negeri kita lah, di Nusantara ataupun di Kelantan juga. Baik,
Beliau bukan sahaja seorang pendakwah dalam dunia Islam, malah seorang ulama yang alim. Bila sebut alim ni maksudnya sangat-sangat disegani dari sekedar lapisan masyarakat, baik di Malaysia, Thailand maupun Indonesia, maksudnya tanah Melayu pada waktu itu. Ya, kerana daripada keturunan Syekh Wan Ali Kutan inilah maka lahirlah para ulama-ulama yang hebat. Bayangkan nanti saya akan kongsikan antara tokoh-tokoh ulama yang rasanya tuan-tuan dan puan-puan pun biasa dengar anak-anak murid ini. Yang itu adalah anak murid dia. Dia adalah guru kepada senarai anak murid yang saya akan sebutkan nanti. Baik, jadi latar belakang pendidikan Syekh Wan Ali Kutan ini, sewaktu kecilnya beliau mendapat pendidikan agama daripada ayah dia. Ayah dia pun bukan calang-calang juga, maksudnya seorang tokoh guru agama juga, iaitu Wan Abdul Rahman, seorang tokoh agama di Kelantan pada waktu itu. Dan beliau berguru juga dengan Tuan Guru Haji Yaakob bin Syekh Abdul Halim yang merupakan penasihat agama Istana Kelantan pada waktu itu, sampailah umurnya 12 tahun. Maksudnya daripada dia kecil tadi, dia dapat didikan daripada ayah dia, sambung lagi dengan penasihat agama Istana Kelantan pun dia berguru pada waktu itu. Namun dia kata kat sini, ada tujuh pendidikannya itu tadi kurang jelas, jadi tak tahu nak ke arah mana pengkhususan bidang tadi. Kan? Itulah yang menyebabkan pada waktu itu, dia kata kat sini, sehinggalah ayahnya menghantarnya ke bumi Mekah. Lepas dia habis usia 12 tahun, terus dihantar ke Mekah. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, para ulama zaman pada sekitar tahun 18 kurang hingga tahun awal 19, biasanya kalau nak belajar ilmu agama, mereka akan pergi ke Mekah, akan mendalami dengan para guru di sana. Baik, kemudian disebutkan di sini, kenapa dia sampai ke Mekah? Sebab disitulah gedung ilmu bagi para ulama. Banyak guru-guru, alim ulama, syekh-syekh, para guru yang hebat-hebat di tanah Mekah sana dan juga di Madinah. Kemudian beliau menyambung lagi di Madinatul Munawwarah, menuntut ilmu dan berguru lagi dengan ulama-ulama besar di sana. Dia nak bagi tahu ketokohan beliau ni, Syekh Ali Wan Kutan ni, nak bagi tahu betapa tingginya dia berguru daripada Mekah sehinggalah ke Madinah pada waktu itu. Dan antara murid-muridnya yang terkenal, rasanya tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum yang akan saya sebut ini, beliau telah pun melahirkan anak didik yang ramai. Antaranya disebutkan dekat sini Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi, ataupun kita panggil Syekh Muhammad Said Al-Linggi di Negeri Sembilan tu, tokoh ulama Negeri Sembilan. Kemudian Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad, yang ini rasanya lagi kenal, kita panggil dia sebagai Tok Kenali, tokoh sehingga kan diangkat sebagai martabat dia wali lah di bumi Kelantan. Yang itu pun adalah anak murid kepada Syekh Wan Ali Kutan tadi. Okey. Kemudian siapa lagi? Syekh Abdullah Fahim. Tak saya kenal Syekh Abdullah Fahim ni kan, yang mana nenda ataupun atuk kepada kita punya bekas Perdana Menteri yang ke berapa itu, kan Abdullah Ahmad Badawi tu kan. Yang mana Syekh Abdullah Fahim ni adalah mufti pertama Pulau Pinang. Itu pun anak murid kepada Syekh Wan Ali Kutan ni juga. Kemudian ramailah, ini antara yang nama-nama besar saya sebut Kemudian Haji Osman bin Haji Smith, yang ini adalah mufti pertama negeri Pahang, pun berguru dengan Syekh Wan Ali Kutan ni juga. Okey. Dan banyak lagi antara tokoh-tokoh yang saya sebut ni yang kita biasa dengar nama dia. Begitulah ketekunan dan kegigihan Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ataupun kita panggil Syekh Wan Ali Kutan ni, dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya sehingga membesar menjadi seorang ulama yang memang kepakarannya luar biasa. Memang kita tidak dapat tandingi. Itulah ketokohan yang ada pada Syekh Wan Ali Kutan tadi. Itu sedikit lah, jadi kita kenal lah. Kan kalau tak nanti kalau saya sebut kitab Al-Jauhar Al-Mawhub karangan Syekh Wan Ali Kutan, mungkin kita terpinga-pinga siapa pula Syekh Wan Ali Kutan. Jadi sekurangnya bila kita mukadimah kenal dulu dengan Tuan Guru ni, jadi sekurang-kurangnya kita tahu lahirnya di mana, namanya siapa, adik-beradiknya berapa, kemudian di mana dia belajar. Itu sangat penting. Kemudian kita tengok apa sumbangan dia. Sumbangan ni maksudnya karya-karya penulisan dia lah, kitab-kitab yang digarap dia.
Baik, Syekh Wan Ali Kutan ini ataupun Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani sememangnya telah membuka mata masyarakat, kan, yang mana dia telah pun banyak melahirkan kitab-kitab yang memberi impak ni kesan kebaikan dalam amal kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan saya maklum, siapa-siapa yang mengaji di bahagian pondok-pondok, khususnya di Kelantan, Terengganu dan juga selatan Thailand, mereka biasa menggunakan kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Wan Ali Kutan. Antara kitabnya kita tengok sama-sama ya. Yang pertama adalah karya pertamanya adalah yang kita nak bawa dalam pengajian kita di masjid ini, iaitu kitab Al-Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihat 10. Panjang namanya. Inilah kitab yang pertama yang dikarang oleh Syekh Wan Ali Kutan ni. Dan kitab ini jugalah yang insya-Allah kita akan kupas satu persatu, bab demi bab, yang kita nak ambil manfaat dia, ya. Baik. Jadi kitab ini siap pada tahun 1888. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, dia lahir 1820. Kitab pertama yang dikarang ini selesai dikarang pada tahun 1888. Umurnya masa itu adalah 68 tahun. Kan, kalau kita ni 68 nanti encik lah. Sehingga tak larat nak tulis-tulis dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu betapa gigihnya dia, itulah kitab pertama yang dikarang tadi. Yang mana kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini merupakan terjemahan dan syarah kepada kitab Lubabul Hadis. Bila saya sebut kitab Lubab Hadis, dia adalah kitab karangan Imam As-Suyuti. Dalam kitab itu terkandung banyak hadis-hadis fadhil amal, maksudnya hadis-hadis kebaikan dalam kita beramal. Nanti saya akan terangkan sedikit bab demi bab yang ada dalam itu. Yang mana yang kita berlaku di sini, iaitu kemudian kitab itu telah pun ditasrih dan diselenggarakan oleh Datuk Syekh Ahmad Fatani. Yang ini seorang penulis lah, dia kata kitab itu telah pun ditasrihkan lagi. Dan kemudian karya yang kedua adalah, nanti saya terangkan apa yang terkandung dalam kitab Al-Jauhar. Kita masuk dulu kitab kedua dulu. Karya kedua yang dikarang oleh Syekh Wan Ali Kutan adalah Zuhratul Murid. Ada lagi satu kitab yang kedua dia, Zuhratul Murid fi Aqaid Al-Tauhid. Yang ini kitab yang berkait dengan ilmu tauhid. Tadi yang Jauhar tadi kitab hadis. Yang ini yang keduanya adalah kitab tauhid. Yang mana asas pegangannya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang masyhur, yang kita katakan dipegang oleh sebahagian besar masyarakat kita di Nusantara pada waktu itu sampailah kepada hari ini. Kita tak bertukar lagi. Akidah kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan ketiga pula, karyanya yang ketiga pula dinamakan Lum'at Al-Awrad. Ini kitab yang ketiga. Dia dikarang pada tahun 1893. Selang setahun daripada kitab Zuhratul tadi. Zuhratul tadi 1892, ini 1893. Yang mana kitab ini pula pun sangat masyhur, diamalkan oleh masyarakat generasi selepasnya di alam Melayu. Yang mana kitab Lum'at Al-Awrad ini mengandungi zikir-zikir, wirid-wirid, doa dan selawat dikumpulkan dalam kitab yang ketiga. Kemudian kitab yang keempat, Majma' Al-Qasaid. Ini kitab yang keempat lah. Yang ini pula yang berkaitan dengan qasidah yang menarik. Yang ini kitab berkaitan dengan qasidah. Banyak sebenarnya tuan-tuan kitab dia. Yang kelima dan keenam berkaitan dengan ilmu perubatan. Perubatan Islam dan perubatan-perubatan kita panggil tradisional lah, pun ada juga. Dikarang juga oleh Syekh Wan Ali Kutan. Dan yang terakhirnya adalah catatan manuskrip. Dia tidak bukukan macam kitab lah, dia buat catatan. Boleh dapat itu antara beberapa karya agung yang dihasilkan. Dan alhamdulillah dan kitab-kitab tersebut tuan-tuan dan puan-puan sangat penting sebab diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran di pondok-pondok, madrasah dan kuliah, masjid-masjid, terutamanya di Malaysia dan Thailand sampai sekarang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi di pengajian-pengajian masjid ataupun madrasah, ada dikongsikan 6 kitab ni. Tapi yang banyak dikongsi adalah kitab khususnya yang kita bawa malam ni lah, iaitu kitab Al-Jauhar Al-Mawhub ni tadi. Baik, kita tengok kitab yang kita nak tengok ni.
Baik, pengenalan kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabihatil Qulub. Ini yang kitab yang kita akan insya-Allah setiap bulan saya akan cubalah penuhi sebab dan bab untuk kita ambil, kita santuni ilmu yang terkandung dalam kitab tersebut. Baik, bila sebut kitab Al-Jawhar, disebutkan dekat sini adalah hasil karya beliau dalam bidang ilmu hadis. Sebab itu dalam kitab ini mengandungi beberapa hadis yang masyhur dan sahih yang telah mengangkat nama dan kedudukan beliau sebagai seorang tokoh ulama Melayu Nusantara. Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabihatil Qulub juga dinamakan dalam bahasa Melayu, bahasa kita lah, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Jadi dalam ini banyak panduan-panduan manfaat yang kita boleh ambil nak menjaga hati kita daripada kelalaian, kealpaan, Dan kitab ini juga merupakan kitab Jawi klasik, karangan Syekh Wan Ali Kutan. Ini ditulis dalam karangan kitab Jawi klasik lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapatkan kitabnya original tu, yang kitab kuning dikarang dalam tulisan Jawi. Sekarang ni banyak yang telah pun diterjemah. Okey. Dan juga disebutkan dekat sini, kitab tersebut adalah dikata diambil daripada lubang Al-Hadis, iaitu karya daripada Syekh ataupun seorang ulama yang hebat, Imam Al-Suyuti. Yang mana kitab ini halaman yang terdapat sebanyak 229 muka surat yang terkandung dalamnya syarah-syarah hadis yang berkaitan dengan dorongan dan keinginan dalam melakukan ibadat dan amaran dan ancaman ketika melakukan maksiat. Jadi kitab yang kita nak tengok nanti ni, dia ada banyak panduan-panduan, dalil-dalil hadis yang supaya kita ni mendorong ke arah kebaikan, dan juga mengancam ni maksudnya melaranglah kita daripada melakukan perkara yang dilarang itu tadi. Baik, apa yang terkandung kita tengok sama-sama dalam pendahuluan kitab ini. Syekh Wan Ali Kutan Al-Kalantani memulakan penulisan beliau dengan pujian-pujian kepada Allah. Sebab itu dalam kitab ini mukadimahnya dimulakan dengan pujian-pujian kepada Allah. Mana-mana kitab pun kalau kita baca, kebanyakan para ulama kita akan meletakkan pujian dulu kepada Allah. Dan kemudian diterangkan detail tentang karangannya daripada syarah kitab Lubabul Hadis, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian maklum, dimuatkan di dalamnya 40 buah bab, 40 buah bab. Syekh Wan Ali Al-Kalantani juga menyebut bahawa beliau tidak meletakkan sanad hadis kerana mensyarahkan hadis-hadis dalam kitab tersebut adalah mengikut pada kitab asal, kitab Lubabul Hadis juga. Boleh dapat Itu antara yang dapat kita simpulkan tentang sejarah sikit berkaitan dengan Syekh Wan Ali Kutan tadi. Baru kita masuk sikit mukadimah malam ni. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk tokoh ni dulu, bahawa beliau adalah seorang tokoh ulama Melayu yang banyak berjasa dalam dunia Islam, khususnya sumbangan beliau dalam menghasilkan karya-karya penulisan. Jadi dapatlah kita sedia maklum bila sebut dia Syekh Wan Ali Kutan ni, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat dia adalah seorang tokoh ulama yang sangat besar, yang kita boleh ambil manfaat daripada itu tadi. Baik, kita tengok apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawhar ni tadi. Sebelum kita masuk kitab Al-Jawhar, cuba saya nak terangkan dalam kitab Lubabul Hadis yang disyarahkan oleh Syekh Wan Ali Kutan, dijadikan sebagai kitab Al-Jawhar ini, yang mana mengandungi 400 buah hadis Nabi. Banyak, 400 buah hadis Nabi ni tadi yang mempunyai fadail amal, kelebihan, keutamaan sesuatu amalan. Dan daripada 400 buah hadis tadi dipecahkan kepada 40 bab, dan setiap bab itu mengandungi 10 buah hadis. Jadi dipecahkanlah, ada 40 bab, satu bab 10 hadis, satu bab 10 hadis. Dimaklumkan di situ, supaya kita dapat mengambil manfaat itu tadi. Baik, kita tengok sama-sama kepada baru kita masuk. Baru kita masuk tentang kitab ini. Jadi bila kita sebut tentang kitab Al-Jawhar, macam saya sebutkan tadi, yang pertama ini dimulakan dengan mukadimah. Mukadimah ini sebagai pengantar kata-kata daripada Syekh Wan Ali Kutan tadi. Kemudian nanti kita akan masuk bab yang pertama, iaitu menyatakan kepada kelebihan ilmu dan ulama. Disambung dengan bab yang kedua pada menyatakan kelebihan kalimah la ilaha illallah, sehinggalah kepada bab yang ke-40, pada menyatakan kelebihan sabar tatkala kita ditimpa dengan bala dan bencana. Jadi bolehlah saya rangkumkan di sini
Kitab ini mengandungi 40 bab dan setiap bab mengandungi 10 hadis. Jadi dalam 40 bab ada 400 hadis yang kita akan ambil manfaatnya itu nanti. Okey, jadi kita masuk mukadimahnya di sini. Dimulakan dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah atas segala hamba-Nya dengan sebesar-besar nikmat. Dia lagi amat mengasihi akan hamba-Nya dengan sehalus-halus nikmat. Alhamdulillahillazi khassa nafsahu bid-dawam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menentu ia akan zatnya dengan berkekalan. Nak bagi tahu kat sini, zat Allah kekal berbanding dengan zat hamba. Kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan jasad kita satu hari nanti sampai usia akan musnah, hancur. Tak ada lagi orang yang boleh jamin kehidupan yang kekal di alam ini melainkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Ya, sebab itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, jasad yang kita diberi ini adalah satu pinjaman. Dan kalau tuan-tuan kenal balik umur, masih umur 20, alangkah handsome dia kan, betapa sihatnya tubuh. Tapi nak bagi tahu itulah, satu hari nanti jasadnya akan turun. Saya yang dekat depan ni walaupun nampak macam muda, satu hari nanti umur 40-50 hilang semua nikmat tadi. Ya, Allah akan tarik daripada rambut, daripada mata, daripada kulit yang tegak akan menjadi kendur. Nak bagi tahu nisbahnya kepada zat itu tadi, hanya Allah sahaja yang kekal. Ya, kita akan habis, musnah binasa. Dan musnah di sini bukanlah musnah terus. Kalau musnah binasa tidak dihidupkan, maka tak ada, maksudnya tak adalah balasan diri. Maka tak adalah nikmat syurga dan pahala, ataupun tiadalah kesalahan dosa pahala itu tadi. Sebab itu akan dibalas setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, maka Allah akan balas, baik sekecil-kecil zarah sehinggalah sebesar-besarnya. Kemudian disambung lagi, wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal Islam, dan yang mengurniakan atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dikatakan dekat sini bersyukur kepada kita sebab Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Ada sebahagian manusia lahir memang dalam perut non-Muslim, mak ayah dia memang bukan Islam. Jadi nak cari hidayah itu melainkan dengan kesungguhan dia ataupun sebaran dakwah. Tapi kita sangat beruntung, lahir dapatkan dengan seorang ayah, seorang bapa yang dah memang Islam. Jadi itu nikmat yang kita memang tak boleh nafikan, yang kena bersyukur dan teramat sangat. Ya, dan kemudian disebut lagi, wa khalaqa min nurihi nur hibihi Muhammad qabla an yakhluqa Adam bi alfaimam, dan yang menjadikan daripada nurnya akan nur kekasihnya Nabi Muhammad dahulu daripadanya, bahawa dijadikan Adam dengan 2000 tahun. Dekat sini pandangan ini dia ada khilaf. Ya, ada sebahagian pendapat mengatakan nur Muhammad itu Allah jadikan dulu, kemudian baru dijadikan Nabi Adam AS. Ya, dan ada yang dikatakan Nabi Adam dulu. Dan ada yang juga pendapat yang lain mengatakan Allah jadikan qalam dulu, pena tadi. So, yang itu adalah pendapat-pendapat dan khilaf. Jadi kita tak boleh nak berpanas sebab masing-masing ada hujah dan sandaran. Tapi di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Butani, dia kata Muhammad dahulu, nur Muhammad itu tadi. Dan baginda yang menjadikan daripada nur kekasihnya akan segala perkara daripada arash hinggalah ke bawah petala bumi, dan dihukumkan atasnya dengan binasa. Maksudnya di sini nak menjelaskan kepada kita daripada mulanya nur tadi, maka lahirlah segala alam-alam dan juga arash yang telah pun Allah jadikan. Dan selawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang dibangkitkan, dia memberi rahmat bagi sekalian makhluk. Bila lahir sahaja Nabi kita Muhammad SAW, maka dia membawa satu agama yang mana disampaikan melalui utusan, ya, yang mana Allah turunkan kepada malaikat, disampaikan kepada Nabi Muhammad seluruh alam yang kita dapat sekarang. Dan atas segala yang mengikut akan mereka, dan atas segala keluarganya dan sahabat yang bintang petunjuk, yakni mereka itu seperti bintang dapat petunjuk dengan dia di dalam kelam. Dan dinisbahkan sahabat-sahabat Nabi ini sebagai bintang. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, ketika mana Nabi wafat, maka ikutlah para sahabat, sebab para sahabat itu adalah diumpamakan seperti bintang-bintang di langit. Kenapa bintang? Kan? Kenapa tak dinisbahkan kepada lain? Sebab sedia maklum uruf masyarakat Arab, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia nak berhijrah, bila dia nak berdagang, biasanya mereka akan keluar pada waktu malam.
siang panas, lebih-lebih lagi di tanah Arab. Bila nak berniaga ke Syam, biasanya mereka akan keluar pada waktu malam. Jadi bila waktu malam, macam mana kita nak tengok jalan, macam mana nak tengok laluan? Zaman itu tak ada lagi kalau kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh guna Waze, kan? Type saja Google, pergilah mana tempat yang kita tak pernah pergi pun, InsyaAllah sampai. Kan? Teknologi sekarang lah, menggunakan Waze dan juga kita panggil selain pada Waze, kita boleh guna Google Map, kan? Type di tempat, Kelantan juga sampai ke Thailand, adalah tempat yang kita nak tuju. Jadi para sahabat diumpamakan sebagai bintang sebab pada masa itu mereka menggunakan bintang sebagai petunjuk. Mereka pakar, faham, tahu. Sebab itu ketokohan ilmu kaji falak, kaji bintang, banyak dipelopori oleh para ulama pada waktu itu. Kan nak tahu arah kat mana ini tempat yang nak dituju. Sebab itu Nabi menggelarkan sahabat ini sebagai bintang dan petunjuk. Siapa yang ikut, dia kata insya-Allah tidak akan sesat. Begitu juga dengan kita melihat pada bintang. Kalau kita jadikan bintang sebagai laluan untuk lalu tu, sampailah ke tempat yang kita nak destinasi tadi. Tapi sekarang tak ramai orang boleh baca bintang. Tengok bintang pun dah sesat je lah. Kalau kita tengok bintang, naik motor, keluar daripada masjid sekali lagi, saja-saja nak tengok, naik ikut, lambatnya mau sesat sampai ke Johor, atau mau sesat sampai ke KL dan sebagainya. So sebab itu bezanya pemahaman kita tadi. Tapi sayanglah sebabnya ilmu falak ni tak ramai yang nak menceburi, kan? Sebab mungkin disebabkan oleh pendedahan yang tak banyak, atau disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau tahu tentang ilmu falak tu. Kalau ada pun mungkin nak tengok anak bulan tentang bilanya Ramadan dan bila Syawal. Baik, disambung lagi kat sini, dan atas segala yang mengikut akan mereka itu dengan kebajikan hingga kepada hari yang bersesak-sesak, iaitu hari kiamat. Maksudnya siapa yang mengikut kepada sahabat Nabi sampai kepada tabi'in dan para ulama kita yang sekarang, insya-Allah dia akan mendapat kebajikan itu tadi sampai dekat satu zaman yang kita tak dapat elakkan, iaitu di tempat yang bersesak-sesak, iaitu hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari kiamat adalah hari perhitungan yang terakhir, sama ada kita ditentukan hala tuju kita, sama ada sampai ke syurga Allah ataupun neraka. Na'udzubillah lah kalau kita diletakkan di bahagian neraka itu tadi. Dan dimaklumkan di sini, begitu sesaknya yang kita tak dapat nafikan lagi, begitu sesak perhimpitnya itu pada waktu itu untuk mengetahui akan balasan amal kita. Bayangkan disebut dalam satu hadis, ditanya oleh sahabat kepada Nabi itu bagaimana keadaan umat pada waktu itu. Nabi menjelaskan, yang mana saya ringkaskan dia punya hadis itu, Nabi maksudkan, iaitu akan ada 3 jenis. 3 jenis golongan yang akan berjalan menuju kepada mahsyar itu nanti. Yang pertamanya adalah yang berkenderaan. Langkah indahnya berkenderaannya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi ke masjid dapat pula naik kenderaan, lagi sonok berbanding dengan berjalan. Kalau masjid ni dapat lebih banyak pahala berjalan. Cuma saya nak gambarkan lagi nikmatnya orang yang ada kenderaan. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Nabi, iaitu orang yang berjalan. Yang ini pun alhamdulillah lah, paling tidak pun dapat juga berjalan. Tapi yang ketiga, na'udzubillah, yang mana Nabi menjelaskan, iaitu ada lagi satu golongan yang mana mereka ini berjalan dengan muka-muka mereka. Bayangkan muka diterbalikkan, mereka itu berjalan dengan muka-muka mereka. Maka jawab, bertanya pada sahabat, bagaimana nak jalan dengan muka? Maka jawab Nabi tadi, alangkah, dia kata alangkah hebat ataupun betapa kudrat ataupun kuatnya ataupun nikmatnya yang Allah bagi, sedangkan Allah boleh menjalankan ataupun menggerakkan manusia dengan kaki, dan adalah tidak mustahil untuk Allah menjalankan manusia dengan muka. Cuma dijelaskan di dalam hadis tersebut, alangkah bersusah payahnya manusia yang berjalan dengan muka itu tadi untuk, dia kata apa, melalui jalan-jalan yang berbatu dan berduri. Jadi na'udzubillah min zalik, semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang ketiga. Dan syukur nikmat kalau kita dapat yang pertama jadilah berkenderaan, itulah yang kita nakkan tadi. Baik. Kemudian disebut lagi di sini, adapun kemudian dari itu maka berkata apa yang fakir lagi mempunyai kesalahan dengan rendah dirinya. Waktu Syekh Ali Kutan mengarang kitab ini,
Dia mengatakan dirinya ada banyak kesalahan lagi fakir. Ini sedia maklum para ulama, bila mana mensyarahkan hadis, mensyarahkan kitab, mereka akan meletakkan diri mereka sebegitu tawaduk, ya, merendah diri tadi. Ini beberapa kalimat yang elok dan beberapa lafaz yang dicipta pada menterjemahkan kitab Lubabul Hadis. Disebut di sini. Dia nak bagi tahu pada kita, dia terjemah kitab Lubabul Hadis tadi dan disyarahnya, yang mana kitab itu adalah kitab daripada Imam As-Suyuti, ya, kemudian telah meliputi akan dia segala Allah Ta'ala dan rahmatnya yang dilihat akan dia dalam keluasan segala syurga, dan memberi manfaat dia akan kami dengan segala ilmunya dan segala berkatnya. Amin. Itu yang dijelaskan dalam mukadimah tadi. Dan pada yang 40 bab, pada tiap-tiap satu bab 10 hadis, aku tinggalkan segala sanadnya kerana mengikut bagi asalnya. Jadi dalam kitab ni tak adalah sanad tadi, sebab Syekh Wan Ali Butani dia refer, merujuk pada kitab Lubab hadis pun begitu, maka disyarahkan begitu juga. Ya, cuma diterangkan lagi lah. Dan aku namakan dia, ya, dengan nama Al-Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub, yakni yang membawa maksud permata pemberian yang indah dan menjagakan segala hati yang dalam. Inilah dinamakan kitab yang dikarang oleh Syekh Wan Ali Butani. Aku hantarkan dia hal keadaan harapku bahawa ada ia pengajaran bagi diriku dan memberi manfaat bagi orang yang singkat pendapat daripada orang yang seumpamaku. Ya, kerana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, dan mengingatkan olehmu maka bahawasanya pengajaran itu memberi manfaat ia akan orang mukmin. Jadi Syekh Wan Ali Butani tidak syarah kita ubah hadis tadi kita Arab. Ya, jadi masyarakat Melayu Nusantara pada waktu itu, al-maklumlah kita Arab ni mereka tak biasa. Jadi satu manfaat yang cukup besar bila Syekh Wan Ali Butani mensyarahkan Lubabul Hadis dan dia karang kitab ini, maka memberi satu nikmat pada masyarakat kita pada waktu itu untuk faham akan hadis-hadis yang terkandung dalam Lubabul Hadis. Ya, so itu yang dapat saya kira saya kongsikan setakat itu dulu untuk malam ini sebagai mukadimah. InsyaAllah pada hari Ahad, Ahad ni ya tuan-tuan dan puan-puan, Ahad ni kuliah subuh kita akan masuk suatu mukadimah sambungannya menyatakan kelebihan fikir. Jadi hari Ahad subuh nanti kita akan mulakan apa yang terkandung lebih detail dalam kitab tadi. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan sekadar ini pada malam ini, iaitu mukadimah pengenalan tuan guru yang kita nak kenal dan juga kitab yang dikarangkan tadi. Jadi yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya, dan yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat, dan insyaAllah kita jumpa lagi ya pada pertemuan yang akan datang, sambungan kepada mukadimah iaitu kelebihan berfikir. Nanti kita sambung itu. Jadi itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.